Hari ini kita akan belajar tentang pembiakan. Subtopik 4.1, pembiakan seks dan aseks. Pembiakan ialah proses penghasilan individu baru oleh organisma hidup. Pembiakan adalah perlu untuk memastikan hidupan tidak pupus. Terdapat dua jenis pembiakan, iaitu pembiakan seks dan pembiakan aseks. Kepentingan pembiakan. Pembiakan adalah penting untuk menambahkan populasi spesies dan juga memastikan spesies tidak pupus. Jenis-jenis pembiakan. Pembiakan seks ialah pembiakan individu baru oleh organisma hidup yang melibatkan sel-sel seks yang dipanggil gamet. Pada haiwan, gamet jantan dipanggil sperma dan gamet betina dipanggil ovum. Manakala pada tumbuhan, gamet jantan dipanggil anther dan gamet betina dipanggil ovum. Contoh-contoh binatang yang menjalankan pembiakan seks adalah manusia, ikan, amfibia, burung, mamalia, reptilia dan kebanyakan invertebrata ataupun haiwan tidak bertulang belakang. Manakala pembiakan aseks ialah penghasilan individu baru oleh organisma hidup tanpa melibatkan sel-sel seks. Terdapat 5 jenis pembiakan aseks, iaitu belahan dua, pertunasan, pembentukan spora, pembiakan vegetatif dan penjanaan semula. Contoh-contoh individu yang menjalankan pembiakan aseks ialah ameba, paramecium, hydra, bawang, halia dan juga ubi kentang. Kita tengok dengan lebih lanjut tentang pembiakan seks. Pembiakan seks melibatkan dua induk, iaitu jantan dan betina, ataupun jika manusia lelaki dan perempuan. So, organ seks bagi lelaki ialah testis, manakala organ seks bagi perempuan adalah ovari. Manakala gamet jantan bagi lelaki dipanggil sperma, manakala gamet betina kita panggil ovum ataupun telur. Proses persenyawaan. Pencantuman antara nukleus sperma dan ovum untuk membentuk zigot dipanggil persenyawaan. Sperma dan ovum akan membentuk zigot yang mana mengandungi bahan-bahan genetik daripada kedua-dua induk. Zigot akan membesar menjadi fetus. Terdapat dua jenis persenyawaan, iaitu persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Persenyawaan dalam adalah percantuman gamet jantan dan gamet betina yang berlaku dalam badan betina. Hanya beberapa gamet diperlukan kerana peluang persenyawaan ini adalah tinggi. Manakala persenyawaan luar adalah persenyawaan pencantuman gamet jantan dan gamet betina yang berlaku di luar badan betina. Untuk proses persenyawaan ini, banyak gamet diperlukan daripada kedua-dua induk kerana hanya beberapa biji telur sahaja yang berjaya disenyawakan sperma. Kita tengok pembiakan aseks. Terdapat 5 jenis pembiakan aseks, iaitu pertunasan, belahan dua, pembiakan vegetatif, penjanaan semula dan pembentukan spora. Ciri-ciri pembiakan aseks. Pembiakan aseks biasanya melibatkan satu induk sahaja. Tiada variasi, iaitu induk dan anak sama. Tiada perubahan. Tiada persenyawaan berlaku dan tiada gamet diperlukan. Belahan dua. Belahan dua ialah proses pembagian sel induk kepada dua sel anak. Sebagai contoh, ameba dan paramecium. Dari satu sel akan menjadi
dua sel secara berlahan. Pertunasan. Pertunasan ialah proses pembentukan tunas pada badan induk, yang mana contohnya adalah yeast dan juga hidra. Dari satu induk menghasilkan tunas, dan tunas membesar membentuk individu yang baru. Penjanaan semula. Penjanaan semula ialah keupayaan bahagian-bahagian pada badan organisma untuk bertumbuh kepada individu baru yang lekat. Sebagai contoh, tapak Sulaiman dan span. Pembentukan spora. Pembentukan spora ialah proses penghasilan spora dalam sporagium. Selepas sporagium pecah, spora disebarkan oleh angin. Antara contoh-contoh tumbuhan binatang yang menjalankan pembentukan spora ialah paku pakis dan juga lumut. Pembiakan vegetatif dalam tumbuhan berbunga. Kaedah penghasilan tumbuhan baru daripada mana-mana vegetatif tumbuhan induk selain daripada bunga dipanggil pembiakan vegetatif. Ianya merupakan sejenis pembiakan SX, dan tumbuhan baru mempunyai bahan genetik yang sama dengan tumbuhan induk. Pembiakan ini hanya melibatkan satu tumbuhan induk sahaja. Pembiakan vegetatif. Proses di mana bahagian tumbuhan yang sedia ada bertumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Sebagai contoh, bawang, ubi kentang dan pokok cana. Jadi kita akan tengok dengan lebih detail pada slide seterusnya. Untuk bahagian vegetatif, terdapat 3 bahagian vegetatif, iaitu akar, contohnya lobak merah dan ubi keledi. Batang, contohnya ubi kayu dan juga bawang. Daun, contohnya daun setawa. Aplikasi kajian terhadap pembiakan vegetatif dalam pertanian. Keratam batang. Kaedah lama di mana batang tumbuhan induk digunakan untuk menghasilkan tumbuhan yang baru. Kaedah ini adalah lambat dalam menghasilkan tumbuhan yang baru. Culture tissue. Kaedah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan tumbuhan baru dengan menggunakan tisu tumbuhan. Kelebihan kaedah ini, banyak tumbuhan baru dapat dihasilkan dalam jangka masa yang pendek. Kita tengok sedikit sebanyak antara perbezaan antara pembiakan seks dan juga aseks. Antara persamaan pembiakan seks dan aseks ialah untuk mencegah kepupusan spesies, dan setiap pembiakan ini akan menghasilkan individu yang baru. Dari segi perbezaan, pembiakan seks memerlukan induk jantan dan induk betina, manakala pembiakan aseks hanya memerlukan satu induk sahaja. Untuk pembiakan seks, gamet diperlukan, iaitu sperma dan ovum. Manakala pembiakan aseks tiada gamet diperlukan. Untuk pembiakan seks, terdapat 2 jenis pembiakan persenyawaan, iaitu persenyawaan dalam dan juga persenyawaan luar. Manakala pembiakan aseks, persenyawaan tidak berlaku. Untuk pembiakan seks, terdapat variasi pada progeny, manakala untuk pembiakan aseks tiada variasi. Bermakna, pembiakan seks ini, individu baru yang dihasilkan mungkin berbeza-beza, manakala untuk pembiakan aseks, individu yang dihasilkan sama dengan induk. Pembiakan seks biasanya berlaku untuk organisma peringkat tinggi, manakala pembiakan aseks biasanya berlaku pada organisma peringkat rendah. So, itu sahaja sikit banyak yang perlu diketahui dalam bab 4.1. Sekian, terima kasih.